Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله القائل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita sama-sama memanjatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama cuba sedaya upaya untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita menjadi insan yang saleh, akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim ada kalanya membawa busyra, berita gembira kepada kita. Ada kalanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berbentuk nadhir, yang berbentuk ancaman kepada orang-orang yang kufur dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala banyak yang berbentuk berita gembira, busyra kepada orang yang beriman. Seumpama ayat-ayat tentang syurga, tentang pahala, ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara yang menjadi motivasi kepada kita untuk terus beramal. Ada kalanya Allah SWT datangkan ayat-ayat berbentuk ancaman kepada manusia. Kadang-kadang manusia tak boleh nafi dengan ayat-ayat yang berbentuk motivasi, dan kadang-kadang dia boleh berubah apabila diberi ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang berbentuk azab neraka, berbentuk siksaan, dan berbagai bentuk lagi yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan emosi
psikologi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtasaqa. Dan katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu datangnya daripada Tuhan. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarkanlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu akan neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta pertolongan, meminta minuman, nescaya mereka akan diberi minum dengan air seperti cairan tembaga yang mendidih, yang membakar muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling buruk. Daripada surah Al-Kahfi ayat 29. Nah, ini hari Jumaat. Sunnah Nabi SAW ajar kepada kita, kalau boleh kita amalkan surah Al-Kahfi. Antara fadilatnya boleh menghindarkan kita daripada fitnah Dajjal akhir zaman. Dan dalam ayat ini Allah SWT memberi gambaran kepada kita. Mereka yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan diazab di dalam neraka dan diberi minuman yang sangat memedihkan, yang sangat memerintahkan. Sidang Jumaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim walladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Lagi tentang minuman dan makanan ahli-ahli neraka. Di hadapan Tuhan nanti, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti akan didatangkan dua golongan yang bertengkar tentang Tuhan. Ada di kalangan mereka yang mukmin, yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut kepada si kafir itu pakaian mereka daripada api neraka, dan disiramkan air yang mendidih di atas kepala mereka. Suratul Hajj ayat 19. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum nar. Pakaian ahli-ahli neraka ini dipakaikan kepadanya daripada minyak yang mudah menyala. Muka mereka, badan mereka akan dilitupi seluruhnya dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Surah Ibrahim ayat 50. Inna syajarataz zaqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun. Sesungguhnya pokok zakum itulah yang menjadi makanan ahli-ahli neraka, makanan pendosa-pendosa yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rupa bentuk makanan tersebut? Ianya seperti cairan tembaga yang mendidih. Apabila masuk ke dalam perutnya, cairan tembaga itu akan terus mendidih. Surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 45. La yaduquna fiha bardan wa la syaraban illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa. Di dalam neraka tidak sejuk dan tidak dapat minuman. Ahli-ahli neraka ini mendapat minuman melainkan air yang mendidih dan diberi minum dengan nanak.
Itulah balasan yang setimpal dengan ahli-ahli neraka. Suratul Naba ayat 24 hingga 26. Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Diberi minum ahli-ahli neraka ini dengan sumber mata air yang panas. Tiada makanan kepadanya melainkan pohon yang berduri. Falaisa lahu yawma hauna hamimun wala ta'amun illa min ghislin. Hari ini tiada teman yang dapat menolongnya. Hari ini tiada makanan kepada pendosa-pendosa, kepada ahli-ahli neraka kecuali darah dan nanah. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa umurul akhir, dia menyebutkan al-ghislin seperti mana dalam ayat dari surah Naba tadi, illa hamima wa ghasaq, adalah seumpama darah, nanah beserta air, apa pun yang keluar daripada tubuh manusia. Kita yang duduk kat dalam dunia ni kan, apabila ada orang di sekeliling kita yang luka, aksiden ke, kita sendiri ke pernah luka besar, ada nanah, baunya sangat busuk, keluar cairan, baunya sangat busuk. Inilah yang menjadi minuman ahli-ahli neraka. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Abdullah bin Amr, sahabat Nabi SAW, dalam menafsirkan kalimat al-ghassaq, menafsirkan al-ghassaq sebagai nanah yang amat busuk. Kalau tumpah nanah ini di sebelah barat, nescaya di sebelah timur akan terasa baunya. Dan sekiranya nanah ini tumpah di sebelah timur, di sebelah barat akan terasa bau nanah tersebut. Itulah betapa azabnya ahli-ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab berkata, al-ghassaq dimaksudkan sebagai mata air di dalam neraka. Semua air yang mendidih di dalam neraka, termasuk nanah-nanah dan sebagainya, akan mengalir ke satu tempat menjadikannya seumpama payung. Apabila dicelup sang pendosa di dalam al-ghassaq tersebut, akan hancur luluh segala daging-daging yang ada di tubuhnya, hanya tinggal tulang sahaja. Begitulah azabnya ahli-ahli neraka. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah SWT menyelamatkan kita semua daripada neraka Allah Subhanahu wa taala ini. Ni bau makanan, bau minuman, bau cerita bab pakaian, kan? Cukup menggurunkan kita dan menjadi pendidik kepada kita supaya kita terus beramal dan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang Jumaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebut satu ayat, laisa lahum ta'amun illa min dhari', dan tidaklah makanan orang-orang ahli neraka ini kecuali ad-dhari'. Apakah yang dimaksudkan dengan ad-dhari' itu? Makanan ahli neraka. Imam Al-Qurtubi sekali lagi menyebut di dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahlil Mauta wa Umuril Akhir, menyebutkan bahawa ad-dhari' adalah jenis tumbuhan di padang pasir, yang mana apabila musim sejuk dia menjadi kembang dan menjadi makanan kepada binatang-binatang yang ada di padang pasir. Apabila musim panas, ia menjadi kecut dan berduri-duri, dan haiwan-haiwan seumpama unta dan sebagainya akan menjauhi makanan tersebut kerana keadaan yang kering dan kalau makan akan menyakitkan. Tetapi makanan inilah ia akan diberikan kepada ahli-ahli neraka sebagai siksaan kepada mereka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Inilah yang menjadi makanan ahlun nar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon sangat-sangat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menjauhkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setengah ulama mengatakan ad-dhari' itu sebagai batu.
batu-batuan yang menjadi makanan ahli neraka. Mereka merasa lapar, mereka merasa dahaga apabila meminta makanan dan minuman. Inilah yang menjadi hidangan kepada mereka. Hasil daripada keingkaran mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun. Sedangkan az-zaqqum yang disebutkan dalam ayat 43 daripada surah Ad-Dukhan tadi, ia ada nama satu lembah di dalam neraka. Pohon az-zaqqum ini hidup dengan api neraka. Seumpama kita lihat pohon-pohon yang ada di sekeliling kita ini hidup dengan air, hidup dengan hujan, tetapi pohon zakum hidupnya dengan api neraka. Dan inilah yang menjadi buahnya, menjadi makanan, hidangan kepada ahli-ahli neraka. Bahan kepanasan kita kadang-kadang, api yang ada di sekeliling kita, kita guna untuk masak, kadang-kadang kita tak tahan. Kalau kata ada satu unggun api yang besar, kita nak dekat dalam 1 meter, 2 meter pun kita sudah terasa bahannya. Itu bawa api di dunia. Bahkan azab api neraka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dahsyat lagi daripada apa yang ada di dunia. Penghuni neraka sering merintih kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih-raih di dalam neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru-nyeru kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, limpahkanlah air kepada kami, limpahkanlah makanan yang telah direzekikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Bagilah sedikit kepada kami, wahai ahli-ahli syurga. Mereka penghuni-penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedua-duanya kepada orang-orang yang kafir. Surah Al-A'raf ayat 50. Pagi tadi subuh, kadang-kadang setengah masjid tak tahu lah masjid ni kan, setengah masjid kita baca surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah. Kemudian rakaat kedua kita baca Al-Insan. Ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah As-Sajdah kalau kita boleh baca setiap minggu, cukup memberi kesan kepada hati kita kalau kita memahami. Antara lain ayat Allah SWT dalam surah Sajadah ni, Allah SWT sebut, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti mereka akan menundukkan pandangan mereka kerana malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui, ya Allah, kami dah lihat, ya Allah, kami telah mendengar, ya Allah, kembalikanlah kami ke dalam dunia. Kami akan berusaha untuk buat amal baik, ya Allah. Kami sekarang sudah yakin, kami nampak dah syurga, kami nampak dah neraka, kami nampak dah segala-galanya, kami dah yakin, ya Allah. Rintihan sesuatu itu tidak berguna lagi, kerana itulah kata-kata orang yang menyesal yang dirakamkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang sepatutnya menjadi pelajaran iktibar kepada kita di dunia ini. Apabila kata-kata ini dituturkan di akhirat, maka kata-kata tersebut tidak berguna, satu sen pun tak berguna. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah balik nanti kita carilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang boleh memberi perangsang kepada kita untuk beramal.
Ayat-ayat seumpama ini boleh menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh memperbaiki diri kita. Boleh menjadikan kita insan yang lebih baik dari hari ke hari, insya-Allah. Sidang jemaat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un 'ajib. Fa idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihi al-kiram. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sedarilah bahawa kehidupan di dunia hanyalah kehidupan sementara. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar dan kekal abadi. Buatlah persiapan untuk menghadapi hari perhitungan. Tambahkan amal ibadah dengan melakukan amal kebajikan dan kebaktian kepada kedua ibu bapa kita, agar menjadi timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Menjadi tanggungjawab kita sama-sama untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan rumah Allah taala dengan amalan salat berjemaah agar syiar Islam akan terus terpancar. Pada hari mulia ini juga kita tidak melupai untuk bersalawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Allah SWT telah menetapkan rezeki buat kita. Ada Allah SWT bagi lebih, ada Allah SWT bagi banyak, ada Allah SWT bagi banyak. Apa-apa sahaja yang kita infakkan harta kita, pemberian Allah SWT kepada kita, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT akan gantikan dengan yang lebih baik. Mungkin saja Allah SWT akan gantikan RM1 yang kita dermakan, kita infakkan dengan RM10 di dunia. Mungkin Allah SWT akan gantikan RM100 yang kita bagi
dermakan, infakkan dengan Allah SWT turunkan rahmat kepada keluarga kita. Anak-anak kita boleh berjaya dalam peperiksaan, dalam pembelajaran. Mungkin Allah SWT akan gantikan duit yang kita infakkan ini dengan dijauhkan kita daripada bala bencana, dijauhkan daripada aksiden, dijauhkan daripada perkara-perkara yang kita tak mahu. Fahuwa yukhlifu, Allah SWT akan menggantikan. Kerana Allah SWT itu maha kaya. Sehubungan dengan itu, hari ini ada Sekolah Rendah Islam Bahrul Ulum di Muhammad. Kita memberi peluang kepada tuan-tuan sidang jemaah sekalian untuk menginfakkan harta tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan harta tuan-tuan yang infakkan itu menjadi manfaat untuk tuan-tuan sekalian. Manfaat di dunia dan sudah tentu manfaat di akhirat. Kat luar sana ada tabung dan ada petugas kita yang jaga tabung tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina wa aidillah min taufiq wal hidayah. Maulana Sri Paduka Baginda Ketua Agung Sultan Muhammad Kalimah. Wa kadhalika Maulana Tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas jadi Ketua Negeri Pulau Pinang. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Adakallahu fima a'taitum wa barakakum fima a'taitum waj'al lakum tahura. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min